Okay, selamat pagi pelajar semua. Okay, hari itu sebelum cuti kita dah masuk bahagian pertama 4.1 pengenalan tentang kadar tindak balas. Okay, jadi bagi kadar tindak balas ni adalah berapa cepat tindak balas tu dapat berlaku ataupun dilaksanakan. Dan untuk kadar tindak balas ni kita boleh gunakan dua jenis graf untuk tengok kadar tindak balas ni. Okay, iaitu kalau kita tengok hari itu kita bincang, yang pertama kita boleh tengok bahan tindak balas yang kita guna. Jadi kalau bahan tindak balas tu bertindak balas, dia akan hasilkan hasil tindak balas. Jadi bahan ni ialah asal yang kita guna. Jadi selepas dia menjalankan tindak balas, maka kita nampak kuantitinya akan semakin berkurang. Okey, manakala bagi hasil, jadi dapatan dia, kita dapati dia semakin meningkat. Jadi kita ada dua jenis graf ni lah untuk kita nak tengok kadar tindak balas. Jadi kita selepas tu kita tengok graf yang di bawah, okey, yang dia bagi dua bandingan juga. Okey, di mana kita ada garis biru dengan garis yang merah. Okay, kalau kita tengok garis yang warna biru ni, iaitu bahan tindak balas itu akan habis akhirnya, tapi dia habis dalam masa yang singkat. Maksudnya masa dia adalah singkat. Saat saja dia sudah habiskan tindak balas tu, maka kita kata tindak balas ni ada tindak balas yang lebih cepat. Okay, manakala kalau kamu tengok yang merah, iaitu bahan tu pun akan habis juga, tapi dia ambil masa yang panjang, okay, untuk selesaikan tindak balas tu. Maka ini adalah lebih perlahan, okay, lebih perlahan. Sama juga bagi yang hasil, okay, maksudnya selepas tindak balas dia akan menghasilkan kuantiti hasil tindak balas tu, okay. Jadi yang kita dapat boleh kutip lah ataupun hasil dia. Okay, jadi kalau kita tengok di sini bagi yang warna biru, okay, dia boleh hasil. Okay, sebagai contoh kuantiti tertentu, katakan kuantiti ini dalam masa yang singkat saja. Tapi bagi yang merah, dia ambil masa yang lama sikit untuk hasil kuantiti hasil tindak balas yang sama. Jadi maksudnya kita dapati biru itu adalah lebih cepat. Okay, manakala bagi merah dia adalah lebih perlahan. Okay, jadi yang ni adalah 4.1 yang kita dah belajar, okay, sebelum ni. Okay, jadi hari ini cikgu akan sambung 4.2 pula. Okay, 4.2. Okay, sebelum cikgu sambung 4.2, cikgu nak tekankan sekali lagi untuk mengira kadar tindak balas ni sebenarnya kita ada satu formula, iaitu kita gunakan perubahan kuantiti sama ada bagi bahan ataupun hasil daripada graf tadi ya. Lepas tu kita bahagi dengan masa. Jadi kita boleh gunakan formula ni untuk mengira kadar tindak balas. Okey, jadi formula ni amat berguna. Okey, jadi seterusnya yang ni topik yang kita baru yang kita nak masuk hari ini, iaitu 4.2, faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Jadi kadar tindak balas tadi cikgu dah terang dah. Okey, kadar tindak balas. Jadi kalau dia lagi cepat, ambil masa yang singkat, maka kadar tindak balasnya adalah lebih tinggi. Okey, jadi bagaimana, apakah faktor? Maksudnya bagaimana kita nak mempercepatkan tindak balas tu bagi tindak balas tu berlaku dalam masa yang singkat saja. Okey, jadi ada 5 faktor yang kita nak tengok hari ini, iaitu pertama ialah suhu. Okey, kepanasan. Okey, tindak balas tu. Jadi kalau kita gunakan suhu yang tinggi, maksudnya kita panaskan dia, maka kadar tindak balas juga akan bertambah. Okay, jadi kalau semakin panas, sebagai contohlah yang paling senang, kalau kamu nak bancuh larutan gula, nak buat gula, okay, larutan gula, mungkin kamu nak buat sirap ke apa ke. Jadi kalau sebelum itu kamu nak buat larutan gula itu, jadi kamu guna air panas ke air sejuk? Kamu fikir tengok, mana lebih cepat nak bagi gula itu larut dalam air itu. Jadi kita akan guna air yang panas. Kalau dia panas, dia akan cepat lebur. Okey, cepat menjalankan tindak balas. Okey, menghasilkan larutan.
Jadi ini contoh yang senang sajalah. Jadi maksudnya kalau kita tingkatkan suhu, kita guna air yang panas, maka kadar tindak balas juga akan bertambah. Okey, maksudnya dia cepat menjalankan tindak balas. Yang kedua ialah kehadiran mangking. Okey, mangking ni sebenarnya adalah satu bahan yang boleh mempercepatkan tindak balas. Okey, tapi mangking tu kita kena pilih yang sesuai lah. Bagi tindak balas tertentu, dia memerlukan mangking yang tertentu. Maksudnya dia bukan sesuai untuk semua mangking, semua bahan. Jadi kita akan pilih mangking yang sesuai untuk tindak balas tu, maka dia boleh mempercepatkan lagi tindak balas. Jadi ini kehadiran mangking. Jadi kalau ditanya apakah mangking, jadi mangking ni sebenarnya adalah satu bahan yang boleh mempercepatkan tindak balas. Jadi kalau kita ditanya apa maksud mangking, mangking adalah bahan yang boleh mempercepatkan kadar tindak balas. Okey, jadi ini ialah mangking. Yang ketiga ialah kepekatan bahan tindak balas. Okey, kalau dia lagi pekat, sebagai contoh kalau kita gunakan asid untuk bertindak balas dengan logam sebagai contoh. Okey, jadi asid tu kita ada asid yang cair ataupun asid yang pekat. Asid yang cair maksudnya dah campur air lah. Okey, air dengan banyak. Jadi dia tak begitu kuat lah. Jadi kita kata itu asid lemah. Okey, ataupun asid cair. Lepas tu kalau kita guna asid yang pekat, okey, pekat, maka kita dapati kalau dia lagi pekat, kalau dia lagi pekat, maka lagi tinggi kadar tindak balas. Okey, jadi ini kepekatan. Okey, lepas tu yang keempat ialah tekanan. Okey, tindak balas yang melibatkan bahan tindak balas berkeadaan gas. Maksudnya kita bukan guna untuk semua, tapi biasanya kita guna untuk bahan itu kalau kita gunakan gas. Okey, nanti ini kita bahagian 4.3 cikgu akan terang lagi. Okey, yang melibatkan gas. Okey, jadi tekanan yang semakin tinggi juga akan menghasilkan kadar tindak balas yang lebih tinggi. Okey. Okey, lepas tu yang kelima, yang terakhir ialah saiz bahan tindak balas. Sebagai contoh yang tadi, kalau kamu nak guna gula, nak buat larutan gula. Okey, gula tu kalau kamu guna yang jenis yang kasar, maksudnya yang lebih besar. Kalau satu lagi, cikgu bagi satu gula yang halus. Okey, maksudnya dia sudah hancur lah, sangat halus lah. Ini kasar. Mungkin butiran tu, dipecah tu saiznya lebih besar. Mana lebih cepat dia akan melebur? Yang kasar ataupun yang halus? Okey, maksudnya yang halus. Jadi kamu akan dapati yang halus ni, dia akan cair ataupun dia lebur lebih cepat. Okey, jadi saiz bahan ni dia terbalik pula. Kalau saiz dia kecil macam tadi gula yang halus, maka dia lebih cepat menjalankan tindak balas ataupun kadar tindak balas tu adalah lebih tinggi. Jadi ini adalah terbalik. Yang lain tu kalau kamu tengok, kita tengok balik seperti yang tadi, suhu semakin tinggi, panas, kadar tindak balas naik. Okey, mangking tu dia bergantung. Lepas tu kepekatan, kalau dia lagi pekat, macam kita guna asid pekat, kadar tindak balas akan meningkat. Tekanan bagi yang gas, tekanan kalau tinggi, kadar tindak balas pun bertambah. Okey, cuma yang bagi saiz, bagi bahan tindak balas, dia terbalik. Kalau saiz dia lagi kecil, maka kadar tindak balasnya akan bertambah. Yang ni adalah terbalik. Okey, terbalik, tak sama dengan yang tadi. Okey, jadi ini adalah 5 faktor. Okey, jadi untuk yang kita tengok nota yang di bawah, dia terangkan sekali lagi. Okey, iaitu apabila suhu meningkat, kadar tindak balas meningkat. Okey, yang ni yang tadi yang cikgu. Mangkin, kalau kita guna mangkin yang sesuai, maka kadar tindak balas akan meningkat. Kepekatan meningkat, kadar tindak balas meningkat.
Okey, tekanan meningkat, kadar tindak balas juga akan meningkat. Okey, kamu tengok yang saiz. Saiz bahan berbentuk pepejal, macam tadi gula lah. Berkurangan, saiz dia kecil, halus, kadar tindak balas akan meningkat. Yang ni adalah terbalik. Jadi ini adalah 5 faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Okey. Jadi yang tu saja untuk hari ini. Jadi minggu depan kita akan tengok lagi yang 2 eksperimen ataupun 2 kadar tindak balas yang melibatkan gas. Okey.